alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 6, baris yang ke-14 daripada atas. Baris yang ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang keenam daripada 6 rukun iman, percaya dengan qada dan qadar. Dengan maknanya makna qada, dengan maknanya qada itu penentuan, penetapan, yang telah menentu, yang telah menetap akan dia, akan penentuan Allah Ta'ala, yakni oleh Allah Ta'ala. Menentu oleh Allah ni dengan iradah. Ini qada, ta'alluq, tanjizi, qadim bagi iradah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan iradah, mengqada dengan mana menentu, menetap, memutuskan segala-gala perkara yang akan berlaku pada sedia kala. Ta'alluq, tanjizi, qadim bagi iradah. Ni qada atas jalanan Imam Asy'ari. Allah menentu dengan iradah ni muwafaqah dengan ilmu. Muwafaqah berlaziman dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna qadar itu takdir Allah. Qadar, takdir, masdar, satu makna. Maksud qadar ataupun takdir Allah, perbuatan. Qadar, takdir ni perbuatan yang telah perbuat akan dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kudrahnya. Qadar ni perbuatan yang telah perbuat akan dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kudrah. Qada, ketentuan azali, siap dah. Qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah telah perbuat pada masa yang terdahulu, pada masa sekarang, pada masa akan datang Allah belum perbuat. Tetapi perbuatan Allah pada masa akan, apa yang berlaku pada masa akan datang, ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti perbuatan Allah ni tidak ada penghujung. Sebab apa yang akan berlaku kemudian ni tidak ada penghujung. Syurga neraka tidak ada penghujung. Dibangkitkan kembali penghuni syurga dan neraka pun dikekalkan oleh Allah. Jadi semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Itu qadar, ta'alluq, tanjizi, hadis bagi kudrah. Ada qada, ta'alluq, tanjizi, qadim bagi iradah. Qadar, ta'alluq, tanjizi, hadis bagi kudrah. Jalanan Imam Asy'ari. Jalanan Imam Maturidi tukar sebalik. Tukar sebalik. Jalanan Imam Asy'arinya qadar, ketentuan Allah, qada, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beriman dengan qadar dan qada. Kitab kita ni percaya dengan qada dan qadar. Kitab kita ni percaya dengan qada dan qadar. Qada, iradah, qadar, qudrah. Percaya dengan qadar dan qada. Qadar tu ketentuan iradah, qada perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah.
Qada qadar jalanan Imam Asy'ari, qadar dan qada jalanan Imam Maturidi. Maka percaya dengan qada dan qadar itu. Ni qada qadar ni dalam kitab Al-Misbahul Munir. Maknanya, makna percaya dengan qada dan qadar, mengaku putus di dalam hati seseorang. Ini iman. Iman ni percaya sepenuhnya, mengaku putus dalam hati seseorang, hati terima sepenuhnya, dengan tentu sungguh bahawa segala perkara yang berlaku, segala perkara yang berlaku tidak terkecuali walaupun sebesar zarah daripada baik dan jahat, baik iman dan ta'ah, jahat, kufur dan maksiat, semuanya, segala perkara yang berlaku, semuanya tu taukid dia panggil, nak kuat lagi. Segala perkara yang berlaku, semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah qada, dan dengan menjadi Allah akan segala perkara yang berlaku itu adalah qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ini pembicaraan rukun iman yang keenam. Jelas segala perkara, semua perkara yang berlaku baik ataupun jahat adalah qada dan qadar Allah. Qada iradah, muwafaqah dengan ilmu. Qada kehendak Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah pada azal. Itu qada. Saya sebut sampai ke 3-4 perkataan. Kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan, itu qada. Ini sebut berulang kali dah ni. Qada terkadang dinafikan, golongan terpesong. Perkara baik qada qadar, perkara jahat bukan qada qadar, itu awal-awal lagi dah. Ada pula perkara baik jahat qada Allah, tapi qada Allah bukan menentu, Allah mengetahui. Perkara baik dan jahat, jahatlah isu dia. Qada Allah, Allah menghendaki, tapi Allah tidak menentu. Perkara jahat qada Allah, Allah menghendaki, Allah menentu, tapi Allah tidak menetapkan. Ni. Pada ni. Jadi bagai-bagai fahaman. Hakikatnya dia tak boleh terima akal. Perkara jahat adalah kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu. Tak terima tu. Akal Mu'tazilah, mereka tak boleh terima perkara jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu akal Mu'tazilah. Ijma' ahli-sunnah jemaah, perkara jahat adalah qada dan qadar Allah. Sebut qada tu terkadang sebut, tapi apa dia qada? Qada di sini iradah, terjemah iradah kehendak, takluk iradah taksis, menentu, menetap, memutuskan. Itu takluk iradah, takluk tadi qadim, menentu, menetap, memutuskan. Apa yang Allah menentukan, menetapkan, itu yang akan berlaku. Sebab apa? Sebab berlaku tu adalah perbuatan Allah. Sekarang Allah telah menentu, menetap, memutuskan segala-gala perkara pada azal, baik ataupun jahat. Apa yang Allah Ta'ala menentukan pada azal, itu dia akan berlaku, termasuk perkara jahat. Kerana yang melakukan tetap perbuatan Allah. Kalau Allah menentukan pada azal akan berlaku perkara jahat, sampai masa Allah tidak melakukan, itu bawa kepada lupa Allah Ta'ala, mustahil sama sekali. Lupalah. Allah menentukan pada azal perkara akan berlaku, sampai masa Allah tidak melakukan, itu mustahil sama sekali. Jadi apa yang Allah Ta'ala menentukan, itu yang akan berlaku. Sebab itulah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita, apa lagi kitanya? Yang berlaku sekarang ni Allah buat belaka.
Sebagaimana yang Allah menentu pada azal. Yang berlaku di kita ni semuanya perbuatan Allah qadar. Qada tak bicara dah sebab qada siap dah pada azal. Allah telah mengqadakkan segala-gala kepada azal. Yang sedang berlaku sekarang yang kita bicara, inilah perbuatan Allah Subhanahu wa taala qadar. Lepas tu kita apa lagi tanya kitanya? Dah kita ni yang berlaku di kita ni lah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini pegangan kita. Dirasa kitanya, kita belakalah gerak diamnya. Itu rasa kita. Tidak ada zauk dia panggil, tidak ada syuhud. Tapi di i'tiqad kitanya yang berlaku ni qadar perbuatan Allah. Tapi rasa dak, zauk dak akan af'alullah. Tidak zauk, kita orang awam tak ada salah apa pun. Kita pandang dak di hati kita yang berlaku ni af'alullah. Syuhud, nak syuhud macam mana kita orang awam. Tapi kita berpegang yang berlaku ni semua adalah qadar perbuatan Allah. Rasa ke, pandang ke, menjiwai ke, itu basirah. Itu bicara makam ihsan, itu bicara lain. Yang sekarang kita bicara adalah rukun iman. Ihsan kita belum masuk, makam ihsan belum bicara. Hak zauk, hak pandang, rasa ni itu makam ihsan, makam musyahadah. Kemudian yang kita duk bercakap asbab tidak salah. Dan kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan itulah qadar perbuatan Allah sebagaimana yang Allah qadakkan pada azal. Begitu sahaja. Berarti pada hakikinya pilihan dan perbuatan kita tidak ada. Tidak adalah hak kita. Hak ada tu hak Allah. Pilihan dan perbuatan kita pada hakiki tidak ada. Tidak ada daripada kita. Pilihan dan perbuatan kita itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bukan memilih, terdetik di hati pun lagi tak minat sebut perbuatan Allah. Bukan kata berusaha, berkelip mata pun adalah perbuatan Allah. Segala perkara yang berlaku semuanya qada dan qada Allah, itu sahaja. Jadi pilihan dan perbuatan ni hanya pada zahir. Pada batin hakiki sekalian qada dan qadar, itu sahaja. Tapi di situlah timbul banyak terpesongnya. Yang saya bicara terdahulu, terpesong pada perkara jahat dan banyak terpesong dalam perkara, dalam pembicaraan ikhtiar dan usaha. Bila pergi pada ikhtiar dan usaha, mutlak hak hamba semata-mata ni tak ada ni. Tak ada hak tajuk rukun iman ke-6 ni. Segala perkara kesemuanya qada-qadar tak ada. Bila pergi pada tajuk, bila pergi pada bicara ikhtiar dan usaha, itu usaha mutlak hak hamba. Ini bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kita bicara dahulunya adalah berkaitan dengan perkara jahat. Perkara jahat, qada dan qada Allah itu pegangan tetap dah. Kita pergi pula kepada adab percakapan, yang mana kita wajib beradab dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bahawa jangan sesekali menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang tidak berdosa, perkara buruk pun, macam contoh melepasnya, pemalas yang tidak ada tanggungjawab, haram sandar kepada qada dan qadar. Kita ni jenis kuat tidur. Kuat tidur macam mana? Kau jenis kuat tidur. Buka je kitab, lalu dia ni. Dan ini cerita duduk pondok lah. Kalau duduk kampung kita tak pelik, orang banyak kerja, penat. Duduk pondok ni penat apanya? Tak ada kerja pun. Tapi gitulah. Gitu. Buka kitab je, tidur. Bolehlah ilmu kodo-kodo tu. Duduk pondok boleh tahan jugalah lamanya. Tapi ilmunya begitulah. Ada ni. Tok kenali tidur juga. Tok kenali tu makam mana? Tu makam mana? Kita makam orang awam ni tidur kok. Orang tak boleh ilmu lah. Tapi dia bukan nak tidur. Gitu dia, gitu.
Bukan kata orang hok letih, dak sihat, dak menaga. Okey je. Tapi mudah tidur. Bukan kata belajar je tidur. Bersembang pun dia boleh tidur. Bersembang molek-molek. Keroh dah. Sandar dinding keroh dah. Sandar dinding bukan melentang. Boleh keroh. Bersembang tu. Bersembang bukan tengah malam. Dia tak boleh duduk. Dia kena berjalan. Berjalan tu tak tidur lah. Kalau berjalan tidur habis lah. Berjalan tidur. Duduk je. Bersembang pun dia mudah layu. Mudah layu. Kalau kata kamu ni kuat tidur, qada qadar. Tak salah pun dia nya, bukan nak tidur pun. Tapi benda tu kurang comel, jangan tanda pada qada qadar lah. Tak ada rasa apa pun. Tapi benda tu benda yang tak dengar dia orang kuat tidur ni tak comel dah. Qada qadar, jangan tak sandar qada qadar. Sebab apa? Sebab benda tu benda yang kurang elok. Wajib beradab, jangan sandar kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama telah perkara jahat, diharamkan sandar kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama-tama menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Azazil iblis laknatullah. Azazil iblis laknatullah, dia menyandarkan kesesatannya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surah Hijr ayat yang ke-39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dan ayat yang hampir sama surah Al-A'raf ayat yang ke-16. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Itu surah Al-A'raf ayat ke-16. Qala rabbi bima aghwaytani, berkata iblis laknatullah, Rabbi, ya Tuhanku, oleh kerana engkau telah memutuskan aku sesat. Oleh kerana engkau telah menetapkan aku sesat. Iblis kata ke siapa yang menyesatkan dia? Engkau Allah lah. Rabbi, ya Tuhanku, bima aghwaytani, dengan sebab engkau telah memutuskan aku sesat. Engkau ya Allah yang memutuskan aku sesat. Ini Azazil, iblis. Jadi kalau mudah-mudah menyandarkan kejahatan pada qada dan qadar, Azazil lah. Tapi ada satu guru dia kata, Azazil pun tahu perkara jahat qada qadar. Hak tambah sujud Nabi Adam AS. Ni anak Adam ni sujud pada Allah 2 kali tiap-tiap rakaat, tak tahu pun perkara jahat qada qadar. Dia kata gitu. Ni orang-orang ngajar lah. Memang Azazil tu tahu, dia orang berilmu. Azazil ni dia memang tahu kesesatannya adalah qada qadar. Kesalahannya dia menyandarkan kesesatannya pada qada qadar. Memang dia tahu. Tapi anak Adam ni, kalau kita kata kok macam dan Nabi Azazil laknatullah ni, sekali je diperintah supaya sujud. Sujud ni pun setengah ulama mengatakan bukan sujud macam sujud semayang kita. Sujud tunduk hormat je kepada Nabi Adam AS. Sekali je, bukan sujud sepanjang masa. Sekali pun dia boleh engkar. Kita anak Adam buat 2 kali sujud dalam tiap-tiap rakaat. Abang apa tu? Nak nganying ke abang apa? Iblis sekali pun tak mau sujud. Kami anak Adam, kami sujud 2 kali. Habis. Abang apa itu? Abang apa? Nganying. Dah Azazil sekali pun tak ambil, tak apa. Anak Adam
rakaat 2 kali sujud pada tiap-tiap rakaat. Hak lain sekali je, rakaat sekali je, sujud 2. Menagih Azazil, iblis. Dia tengok anak Adam sujud 2 kali. Sebab apa? Dia sekali pun engkar. Kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak Adam beri 2 kali tu. Tiap-tiap rakaat 2 kali, tiap-tiap rakaat 2 kali. Abang apa itu? Abang apa? Nganying ke abang gitu? Oh, sekali pun engkar kufur. Anak Adam sujud 2 kali. Tapi malangnya ada yang sujud 2 kali tapi jahil, tak berpegang perkara jahat qada. Hak ni Azazil menangis tak ni? Azazil menangis tak? Tengok anak Adam sujud 2 kali, akidah salah. Ketawalah iblisnya. Nak menangis buat apa? Atau ada macam dia kata Azazil pun tahu kesesatan itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sujud 2 kali tak tahu pun perkara kejahatan tu qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Azazil disandar kepada Allah. Ya Tuhanku, oleh kerana engkau telah memutuskan aku sesat, la uzayyinanna lahum fil ard. Mana apa? Akan ditazyinkan. Tazyin ni buruk diperhiasi jadi baik. Hak baik diperhiasi jadi buruk. Itu tazyin dia panggil. Diperhiasi. Baik. Hak ni hak buruk ni. Waktu hal larang ni. Molek. Ditazzinkan. Hak ni hak baik, hak sebenar. Dia nampak buruk. Ditazzinkan. Itu hak janjian iblis laknatullah. Dia akan tazinkan. Lepas tu orang ni hak buruk tulah hidup sanjung-sanjungnya, hak sebenar tulah hidup hina macam-macam. Wala ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dia akan menyesatkan sekalian melainkan hamba engkau yang disucikan oleh engkau. Ni hamba Allah yang Allah sucikan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba engkau di kalangan mereka yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah tak dapat diperdaya oleh iblis. Mukhlasin yang disucikan. Mana kesucian yang pertama? Suci akidah, suci zahir, suci hati, suci batin. Inilah hak tidak dapat diperdaya oleh syaitan. Kalau akidahnya tidak suci, dia dah. Kalau hati tidak suci, riya, ujub, takabur hasad, dia dah. Ada ni. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Melainkan hamba engkau sahaja. Yang iblis mengatakan dia tak dapat menyesatkan hamba engkau yang di kalangan mereka yang engkau telah sucikan. Tapi iblis laknatullah dia menyandarkan kesesatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini pernah berlaku pada masa pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ni dia nak menghukum pencuri. Jadi Sayyidina Umar pun tanyalah pencuri, kenapa dia mencuri? Jawab pencuri, qadallahu alayya, telah mengqada oleh Allah atas aku. Mencuri ni qada Allah taala. Disandar kepada qada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Umar pun memerintah supaya pencuri ni dipotong tangan serta disebat sekali. Maka sahabat pun bertanyalah, kenapa kena sebat? Sebab hudud hukum agama ni tidak boleh ditambah, dikurang, tidak boleh. Had dia telah tetap dah, hudud. Had, hudud daripada Allah tak boleh nak tambah, tak boleh nak kurang. Tiba-tiba Sayyidina Umar ni, Quran pencuri perintah kerat tangan. Tapi Sayyidina Umar perintah kerat tangan serta kena sebat.
Maka saya mampu menjawab kerat tangan kerana mencuri sebab kerana dusta atas Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan mencuri pada Allah itu pendustaan. Bagi dusta. Sebab tu kalau ada kita jumpa siapa-siapa yang menyandarkan kejahatan kepada qada, kamu ni pendusta. Ni, pelawak kamu ni. Dan mau kata pendusta. Kenapa saya nak mau kata pendusta? Walhal pada hakikinya mencuri itu memang qada Allah. Saya nak mau kata pendusta sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'in kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Ini Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi SAW, lagi akan berkata mereka yang menyekutukan akan Allah. Tak kata lagi masa turun ayat ni, lagi akan berkata mereka yang menyekutukan Allah. Mereka kata macam mana? Jikalau mendaki oleh Allah bahawa bapa-bapa kami dan bapa-bapa kami tidak menyekutukan akan Allah, nescaya kami dan bapa-bapa kami pun tidak akan menyekutukan Allah. Dia kata begitu. Orang musyrik ni, orang musyrik ni lagi akan berkata, jikalau menghendaki oleh Allah akan bahawa kami tidak menyekutukan Allah, bapa-bapa kami tidak menyekutukan Allah, nescaya kami tidak akan menyekutukan Allah dan bapa-bapa kami tak akan menyekutukan Allah. Dia kata kesyirikan dia, kesyirikan bapa dia adalah kehendak Allah. Orang musyrik lagi akan berkata seumpama ni. Tuhan berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan berkata, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikianlah pendustaan yang dilakukan oleh mereka-mereka sebelum daripada golongan yang mensyirikkan akan Allah. Orang dulu pun dusta pada Allah gitu dah. Bukan musyrik pada masa Nabi saja, yang terdahulu daripada mereka pun telah berdusta kepada Allah seumpama tu. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Pendustaan kata Tuhan. Lepas tu saya nak mau kata dusta. Sebab Allah Ta'ala kata dusta. Jadi kalau orang menyandarkan pekerjaan pada qada Allah, kamu dusta. Itu ayat Al-Quran. Hati dia kata oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, pendustaan. Bila menyandarkan kejahatan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu bab adab percakapan. Tapi bicara-bicara bab adab ni semua dalam ayat-ayat Quran, golongan yang terpesong menggunakan ayat yang sama untuk menafikan pekerjaan qada Allah. Ahli sunnah wal jamaah dihimpun antara ayat semuanya daripada Allah dengan ayat yang buruk tidak disandar kepada Allah. Hak semua dari Allah itu pegangan. Hak yang buruk bukan dari itu adab percakapan. Itu ahli sunnah wal jamaah. Sama macam ikhtiar usaha lah. Ayat hak Tuhan belaka. Banyak ayat menyandarkan kepada hamba. Jadi ahli sunnahnya, hak ayat yang menyandar Allah Ta'ala belaka itu hakiki dia. Hak menyandarkan pada hamba itu majazi, ikhtiar usaha. Maka wajib berpegang kedua-dua. Tapi Mu'tazilahnya oleh kerana Allah Ta'ala menyandarkan perbuatan pada hamba, maka pilihan dan perbuatan hamba mutlak hak hamba sendiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikatakan Allah, kami sembah, kami sendirilah yang memilih dan melakukan sembah itu mutlak. Waktu alhamdulillahirabbil alamin, tak mana pula Allah Tuhan. Hak dia belakang tak mana pula. Dia pusing kat mana pun. Ada ni. Macam ayat wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Tidak melontar pasir kau ya Muhammad ketika kau melontar pasir, akan tapi Allah Ta'ala lah yang masukkan pasir dalam mata orang kafir. Ahli sunnahnya ayat tu hakikinya engkau tidak melontar pasir, tapi pada zahirnya ketika engkau lontar. Itu hanya pada zahir. Jadi berpeganglah
hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi pada hakikinya pilihan dan perbuatan hamba tidak ada. Yang ada hanyalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Golongan terpesong ayat sama, dia mensyirikkan. Tengok ayat ni. Tidak menonton pasir kau ya Muhammad. Jika kau lontar, maknanya Nabi lontar sendiri. Tapi Nabi lontar ni dengan hak Nabi setakat mana je siapa. Jadi Allah sambung pula ni, masukkan pasir dalam mata orang kafir. Dia gitu. Jadi Nabi separuh, Allah Ta'ala separuh. Nabi lontar pasir. Orang kafir tu panah. Orang panah ni bukan duduk dekat. Kalau upaya Nabi lontar pasir, sampai setakat mana je boleh lontar pasir. Tapi hak tu hak Nabi mutlak. Kemudian hak sambung tu Allah Ta'ala. Faham tak ni? Itu sama dengar tu. Ngecamah gitu. Itu contoh ayat wa ma ramaita iz ramaita. Kenapa Allah Ta'ala kata inna anzalna? Ni. Itulah inna anzalna. Nantilah 10 akhir Ramadan banyaklah baca ayat ni. Surah Al-Qadar itulah. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Inna anzalna. Sesungguhnya kami menurunkan akan Al-Quran. Kenapa kami? Kerana bersekutu antara perbuatan Allah dengan perbuatan Jibril. Lepas tu kata kami. Dia tak gitu. Bersekutu. Lepas tu kata kami. Tak kata aku. Apa kami? Sebab Allah dan Jibril kerjasama di situ. Sebab tu kata kami. Ada. Lepas tu ayat dia kata kami yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kenapa kata kami? Sebab bersekutu antara perbuatan Allah dengan perbuatan petani. Dia kira gitu. Kami ni Allah Ta'ala membesarkan diri Allah Ta'ala. Kami ni mutakallim ma'a ghairi. Tapi kami di situ Allah membesarkan akan diri Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut kami. Bukan kami itu bersekutu. Dia letak bersekutu. Mana ayat Quran juga, tapi dia hurakut lahir. Kata wa ma ramaita iz ramaita, itulah walakinnallaha rama. Jadi antara Nabi ada perbuatan mutlak, Nabi yang mencampur pasir. Tapi yang menyampaikan pasir menatap kafir barulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik pula situnya. Jadi ayat-ayat cerita bab adab ni semua tengok. Orang kafir kata dia mensyirikkan Allah tu kerana kehendak Allah. Dusta. Mana apa ni? Hak jahat bukan kehendak Allah. Dia orang tu. Sebab itulah nak himpun antara satu ayat dengan satu ayat tu. Nak himpun satu ayat dengan satu ayat. Macam hak Fatihah kita itulah alhamdulillahirabbil alamin. Nak himpun dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nak himpun macam mana? Qadariyah ambil zahir saja, Jabariyah ambil batin sahaja. Ahli sunnah ambil kedua-dua sebab kedua-dua itu adalah ayat Al-Quranul Karim. Ini sama juga dengan bicara, pegangan dengan adab percakapan. Pegangannya surah An-Nisa ayat yang ke sebut semua dah tu. Surah An-Nisa ayat ke berapa? Dah mari. Ayat yang ke-78. 78 79. Ini saya ulang semua ayat ni. An-Nisa 78, An-Nisa 79. An-Nisa 78, qul kullum min indillah. Kata ilmu ya Muhammad, sekian perkara daripada Allah, baik ataupun buruk. An-Nisa 79 pula, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Apa-apa kebaikan berlaku pada Muhammad datang dari Allah, dan apa-apa keburukan yang berlaku pada Muhammad datang diri engkau sendiri. Itu adab percakapan. Jadi hak ahli sunnah wal jamaah, pegangan, kemudian adab percakapan. Jangan sesekali menyandarkan perkara yang buruk kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, melainkan dalam majlis ilmu.
Hak menafikan perkara jahat qada Allah satu hal. Mudah-mudah menyandarkan perkara jahat pada Allah satu hal. Dua-dua ni ada belaka ni. Dulu kita bicara golongan yang menafikan perkara jahat qada. Ada golongan pula mudah-mudah menyandarkan perkara jahat pada qada. Kita pegang ahli sunnah jemaah berpegang perkara jahat qada, tapi diharamkan menyandarkan perkara jahat pada qada dan qadar. Itu kita ahli sunnah. Satu golongan ditolak. Memang terang-terang lah. Tapi ini bukan orang agama lah. Saya ada baca dalam surat khabar. Takdir ataupun cuai. Ini ketika banyak kemalangan berlaku pada masa musim perayaan. Tajuk surat khabarnya kemalangan tu takdir ataupun cuai. Memang dalam tu tolak lah. Mana mungkin Allah takdirkan kemalangan. Itu semata-mata kecuaian manusia. Allah tidak mentakdirkan perkara buruk. Tapi itu bukan ruangan agama. Ruangan rencana bicara bab kemalangan pada musim perayaan. Kemalangan itu takdir ataupun cuai. Allah tidak mentakdirkan kemalangan. Mana mungkin Allah mentakdirkan. Itu adalah semata-mata kecuaian manusia. Kita itu semua takdir Allah. Tapi oleh kecuaian manusia, kita diharamkan sandar pada takdir Allah. Tersandar pada kecuaian manusia. Kenapa kemalangan berlaku? Kerana bawa laju, kerana bawa dan kadang mengantuk. Sandarkan kepada kecuaian manusia. Hakikinya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kena beringat tu. Macam contohlah mungkir janji. Kamu ni berjanji tak tepat. Orang duk tunggu lama, habis masa orang ni. Takdir Allah dah siapa lambat. Ni haram ni. Mungkin janji itu berdosa dah. Disandar pada takdir Allah Ta'ala. Ni ada seumpama ni. Yang mudah-mudah menyandarkan perkara buruk pada qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sini? Runtuhlah bangunan. Runtuh bangunan masing-masing lagi kepala tau. Lagi kepala. Puak mung kata orang ni kata mung, orang ni kata mung, masing-masing lagi kepala orang panggil. Elok diri masing-masingnya. Puah. Oh, qada runtuh bangunan. Qada. Kalau Allah sudah mengqadakkan runtuh, siapa kita nak menghalang qada? Jadi runtuh bangunan tersandar pada qada. Itu kecuaian manusia. Itu kejahatan manusia. Kenapa runtuh bangunan baru? Kerana pakat kekoh. Orang ni kekoh sikit, utuhlah kawan tu. Jangan pakai zohir gitu. Kekoh mana batu besi. Fahamlah kekoh tu. Kekoh bajet ada orang gitu. Ni kekoh. Akhirnya buat tidak bermutu. Sebab pakat kekoh. Lepas tu diutuh. Itu kejahatan manusia. Siasat tu. Tak. Allah Ta'ala qada. Ini berita surat khabar ni. Tapi orang agama macam mana? Kena takzir ni seumpama ni kena ambil tindakan ni. Pada masa tersergang indah. Siap mengikut jadual. Bukan ikut jadual saja. Cepat daripada jadual lagi siap. Cepat lagi jadual, cepat daripada waktu patut diserahkan. Mana apa ni? Oh, tak ada dah. Cermerlang, gemilang, masa tu lah. Lepas tu temberang. Gitu. Dan masa siap tu tak ada orang lain dah. Bijaknya dia. Untuk Allah Ta'ala. Oh, itu pula Oh, masa molek dia. Masa utuh Allah Ta'ala. Ni nyakit apa gini ni? Oh ni. Abang panggil apa ni? Tak nak cerita kat mana. Hak baik daripada Allah. Hak buruk daripada diri sendiri. Hak baik daripada diri sendiri. Hak buruk daripada Allah. Mana boleh? Panggil apa? Pusing apa namanya? Dia pusing apa? 360 darjah ke mana panggil? Yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada diri sendiri. Sebaliknya, yang molek itu kamilah.
Bila berlaku je runtuh, Allah lah. Kan? Jangan golongan seumpama ni. Ini orang jahil lah ke? Tapi orang agamanya duduk di mana? Menyandarkan perkara buruk pada qada tu haram. Ada. Kalau buat baiklah, tolong orang. Buat baik, tolong orang. Tolong orang ni, tolongnya ada gaji. Tolong ni bukan sukarela. Tolong pula dengan duit orang ramai, bukan duit poket dia. Dia hanya menjalankan tugas. Menjalankan tugas, hantar bantuan milik orang ramai kepada orang ramai. Yang bertugas ni ada gaji pulaknya, bukan kerja sukarela. Tapi pada masa tolong, ingat tu, akulah tolongmu. Kalau aku tak tolongmu, kebuluh lama dah keluargamu. Tengok tolong. Ni. Ada ni. Ingat baik kalau gini. Siap. Kalau baik dia. Walau bukan hak dia pun. Sebab apa? Hak memang hak orang ramai dah. Hak dalam ayat Al-Quran, hak cerita puak munafik pada masa Nabi tu. So munafik tu lah. Hak ayat hatta yang faddu. Apa ni? Surah Munafikun. Wala tanfiku ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. Wala tunfiku ala man inda rasulillah. Jangan engkau infak bantu pada mereka yang bersama dengan Rasulullah sehingga mereka meninggalkan Rasulullah. Ada ayat yang ayat ke-7. So munafikun lah tu. Dia awal dia. Walillahi la tunfiku ala man inda rasulillah hatta yanfaddu. Jangan kamu infak, kamu tolong bantu mereka yang bersama dengan Nabi SAW sehingga mereka tinggalkan Nabi. Jangan bantu. Tapi hak munafik kata jangan bantu ni duit poket dia. Duit poket dia. Duit poket dia sendiri ni. Yang duk tolong orang bersama dengan Nabi sehingga dia tinggal Nabi baru tolong. Tapi jangan tolong tu duit poket dia sendiri. Ni bukan duit poket dia. Dia pun ambil waktu juga. Boleh gaji daripada waktu juga. Hantar balik bantuan tu kepada tuan punya. Tuan punya sebab ini milik orang ramai. Tapi jangan tolong. Kalau ni. Jadi kalau tolong, akulah tolong. Sahabat tanya zoling. Orang yang paling berhak sekali. Kalau tepat tu, kalau nak cari orang miskin, dialah hak nombor 1 miskin. Jadi bantuan tu dia yang paling layak. Apa benda yang perlu dilengkapkan, dilengkap habis. Tapi sampai masa tak ada bahagian dia. Pergi tanyalah, macam mana saya tak ada ni, borang apa semua, cok semua ada belaka, tanda tangan semua ada belaka ni. Kenapa tak ada bahagian dia ni? Dizolimi. Sebab apa? Sebab padahal milik orang ramai. Dizolimi. Waktu dia buang borang apa semua. Macam orang ni tak ada rezeki, Allah qada dah tak ada rezeki lah. Dia buat zalim, dia sandar ke Tuhan. Nak cerita apa gitu? Ini dah anak Adam lelaki ni. Haji mabrur pun tak lepas ni. Buat kerja sombong ni kena minta maaf sorang-sorang. Kalau tidak mahsyar berat lah. Dia buat zalim, dia sekat. Qada. Kan dia baca semua dah kan. Lepas semayang hak dalam hadis sahih tu, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait.
Itu hadis sahih tu. Bukhari Muslim hak Nabi baca lepas sembahyang. Allahumma la mani' lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang boleh menegak akan rezeki yang engkau kurniakan, dan tidak ada orang boleh memberi akan mereka yang engkau tegahkan. Mana kalau rezeki ada lah, tak ada lah Tuhan mereka kan. Itu hakiki dia gitulah. Wala radda lima qadai. Tidak akan boleh menolak qada Allah Taala. Itu hakiki. Tapi dia tertegah dapat bantuan kerana dizolimi. Dizolimi itu perbuatan jahat manusia. Tak ada qada, tak ada rezeki disandar ke Tuhan. Tolong buat baik ni akulah. Orang yang zalim qada. Jangan main ni. Pada ni. Sebab peringkat nak menghalalkan perbuatan zalim kerana sandar pada qada dan qadar, jadi murtad ni. Wa'alaikumsalam. Jangan main. Lepas tu kalau dia duduk zalim nak kata kau ni, jangan kau zalim lah. Dia zalim lah. Kalau dia zalim juga, kata dia sendiri lah. Katalah aku gerang kemu, aku yang potong bantuan kemu. Jangan kau zalim daripada awal. Ada ni. Kau zalim tu dosa besar, dosa anak Adam. Kena minta maaf apa semua. Payah nanti. Dia buat zalim dah. Lepas tu disandar kepada Allah Ta'ala pula. 2 kali dosa besar. Nak menghalalkan perbuatan zalim sebab qada-qada, jadi murtad ni wal-iyazabillah. Ingat baik. Hak tolak kejahat qada-qada satu. Yang menyandarkan berjahat pada qada-qada satu. Kita ahli sunnah. Pegangan kita hak jahat qada-qada, adab percakapan, jangan sesekali menyandarkan perkara jahat kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak baca dah mengelupahnya, hak adab percakapannya dalam suratul Kahfi itulah. Dalam suratul Kahfi ayat yang ke-79 dan ayat yang ke-82. Itu adab percakapan. Menghikayatkan perkataan Nabi Khidir AS. Hak Nabi Khidir AS dengan Nabi Musa AS. Suratul Kahfi 79, amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba fa aradtu an aibaha. Dalam ayat ke-82, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Hak safinah yang dirosakkan oleh Nabi Khidir AS, Nabi Khidir kata apa? Fa aradtu an aibaha, maka telah mendaki oleh aku akan bahawa aku yang mencacatkan, merosakkan safinah, aku yang menghendaki. Ada pun hak Nabi Khidir, dia tegakkan dinding yang runtuh. Yang mana dinding itu bagi 2 orang anak yatim. Yang terkandung di bawah dinding itu ada harta yang mana kedua ibu bapa anak yatim ni ada ibu bapa yang soleh. Nabi Khidir pun tegakkan dinding tanpa diupah. Nabi Khidir pun kata fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma, maka telah mendaki oleh Tuhan engkau ya Musa akan bahawa sampai umur baligh dan kuat oleh kedua anak yatim. Beza tak situ? Yang pertama, Nabi Khidir merosakkan perahu. Yang kedua, Nabi Khidir mendirikan dinding yang runtuh tanpa ada upah. Ada ni. Hak Nabi Khidir merosakkan perahu, Nabi Khidir kata fa aradtu an aibaha, maka telah menghendaki oleh aku akan bahawa aku merosakkan perahu. Sebaliknya Nabi Khidir mendirikan dinding, Nabi Khidir kata fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma, maka telah mendaki oleh Tuhan engkau ya Musa
Aku tegak dinding kehendak Tuhan engkau ya Musa. Supaya sampai umur balik kedua anak yatim ni. Maka dua anak yatim akan mengeluarkan daripada dinding itu harta yang tersimpan. Merosokkan perahu, fa'aradtu, maka telah menghendaki oleh aku. Menegakkan dinding yang runtuh, fa'arada rabbuka, maka telah menghendaki oleh Tuhan engkau ya Musa. Walah hakikinya merosokkan perahu kehendak Allah Ta'ala, menegakkan dinding runtuh kehendak Allah Ta'ala. Tapi kenapa menegakkan dinding runtuh sahaja? Nabi Khidir kata fa'arada rabbuka, maka telah mendaki oleh Tuhan engkau ya Musa. Hak tegak dinding tu. Tapi tegak perahu, fa'aradtu an aibaha, maka telah mendaki oleh aku, kata Nabi Khidir, akan bawa aku mencacat ke merosokkan perahu tu. Ini apa? Adab percakapan. Pegangan menegakkan dinding, pegangan segala-galanya qada dan qada Allah. Tapi adab percakapan merosokkan perahu ni rupa zahirnya salah. Sebab tu Nabi Musa AS tegur. Salah gitu, tupang perahu orang, kemudian rosok perahu orang pula. Zahirnya pekerjaan ni salah. Sebab tu Nabi Musa tegur. Maka rupa salah ni lah biar dia kata aku menghendaki. Adapun menegakkan dinding yang runtuh tanpa diupah, itu kerja mulia, kerja sukarela. Fa'arada rabbuka, maka telah mendaki oleh Tuhan engkau ya Musa. Tengok tu beza, itu adab. Perkara rupa buruk, aku yang kehendak. Perkara rupa baik, Allah yang kehendak. Pegangan baik buruk kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mana? Dah ni ayat ni kita dah hafal pun suratul Kahfi, kita biasa dengar, biasa baca dan biasa dengar. Fa aradtu an aibaha fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Boleh ingatlah ayat tu. Fa aradtu an aibaha Al-Kahfi 79, fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Al-Kahfi ayat ke-82. Kemudian di antara ayat yang dijadikan sebagai dalil adab percakapan adalah ayat surah Syu'ara ayat yang ke-78 sampai ke 80. Dalam surah Asy-Syu'ara 78 ke 80. Hal ni menghikayatkan akan perkataan Nabi Ibrahim AS. Allah Ta'ala berfirman, Allazi khalaqani fahuwa yahdin wallazi huwa yut'imuni wa yaskin wa iza maridtu fahuwa yashfin wallazi yumituni summa yuhyin. Menghikayatkan perkataan Nabi Ibrahim AS. Allazi khalaqani wallazi huwa yut'imuni wallazi yumituni. Allah Ta'ala yang menjadikan akan daku. Allah menjadikan akan daku. Kata Nabi Ibrahim AS, fahuwa yahdin, dan Allah Ta'ala yang beri petunjuk akan daku. Wallazi huwa yut'imuni wa yaskin, dan Allah Ta'ala yang beri makan akan daku, yang beri minum akan daku. Allah yang menjadikan aku, dan ialah Allah Ta'ala yang beri hidayah akan daku, dan Allah Ta'ala yang beri makan akan daku, yang beri minum akan daku. Wa iza maridtu, apabila telah sakit oleh aku, fa huwa yashfin, maka ia Allah Ta'ala yang menyembuh akan daku. Walladhi yumituni summa yuhyin, dan Allah Ta'ala yang mematikan akan daku, kemudian menghidupkan akan daku kembali. Allah yang menjadikan akan daku, kata Nabi Ibrahim AS. Allah yang beri makan akan daku, Allah yang matikan akan daku, kemudian akan menghidupkan daku kembali. Allah yang menjadikan akan daku, Allah yang makan akan daku, Allah yang mematikan akan daku. Tapi hak sakit, wa iza maridtu, bila telah sakit oleh aku, bila telah sakit oleh aku. Kalau nak jadi sama,
Allah yang menjadikan akan daku, Allah yang makan akan daku, Allah yang menjadikan aku sakit. Kalau jadi sama kok, wallazi huwa amradani fa huwa yashfi. Karena jadi sama. Wallazi huwa yut'imuni. Ini wallazi yumituni. Nak jadi samanya wallazi amradani fa yashfi. Apa sama? Allah yang menjadikan akan aku, Allah yang makan akan aku, Allah yang matikan akan aku. Nak samanya wallazi amradani, Allah Ta'ala yang menjadikan aku sakit, fahuwa yashfin, dan Allah Ta'ala yang menyembuh akan sakit aku. Baru sama. Allah yang menjadikan akan aku, Allah yang makan akan aku, Allah yang matikan akan aku, Allah yang menjadikan aku sakit, dan Allah yang menyembuhkan akan sakit aku. Baru sama situ. Tak? Bukan Allah yang menjadikan aku sakit. Sebaliknya, wa iza maritu, daripada sakit oleh aku. Jadi aku sakit. Bukan Allah yang menjadikan Nabi Ibrahim sakit. Allah yang menjadikan Nabi Ibrahim sakit. Yang menjadikan Ibrahim Allah Ta'ala. Yang makan Ibrahim Allah Ta'ala. Yang matikan Ibrahim Allah Ta'ala. Yang mensakit Nabi Ibrahim Allah Ta'ala lah. Tapi Nabi Ibrahim tak kata wallazi amradani, dan Allah Ta'ala lah yang menjadikan aku sakit, fahuwa yashfi, dan ia Allah Ta'ala yang menyembuh akan aku. Ibrahim tak kata gitu. Sebaliknya, wa iza maritu, bila telah sakit oleh aku, tak sandar ke Tuhan. Sakit tak sandar ke Tuhan. Hak Tuhannya fahuwa yashfi, dan ia Allah lah yang menyembuhkan akan aku. Sakit pun Allah buat, sembuh pun Allah buat. Tak tidak sandar pada Allah telah sakit ya. Hanya wa iza maritu, bila telah sakit oleh aku. Itu adab dia panggil. Adab ni. Pegangannya hak Tuhan belaka lah. Sakit ke, sembuh ke, hak Tuhan belaka. Itu panggil adab. Satu lagi ni, hak ni dia kena mikir sikit lah. Surah Al-Jin ayat ke-10. Hak ni menghikayatkan perkataan jin. Allah berfirman, wa anna la nadri asyarun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada. Allah Ta'ala menghikayatkan perkataan jin. Sesungguhnya kami tidak mendapati. Sebab jin ni nak gitar hak di deluh mahfuz. Kami tidak mendapati asyarun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada. Adakah dikehendaki akan kejahatan dengan mereka yang ada di bumi manusia, ataupun mendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan? Adakah dikehendaki akan kejahatan dengan mereka yang ada di bumi manusia, ataupun menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan yang melimpah ruah kepada mereka? Nampak dari situ? Satunya urida dengan bina majhul. Dengan bina majhul, bina maf'ul. Satu laginya arada dengan bina fa'il, bina ma'ruf. Sama ada dikehendaki akan kejahatan ataupun menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan. Dikehendaki akan kejahatan ataupun menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan. Dikehendaki akan kejahatan ataupun menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan. Kenapa kejahatan dikehendaki? Dimajhulkan akan yang menghendaki. Walahanya kejahatan pun Allah kehendak, kebaikan pun Allah kehendak. Tapi kejahatan dikehendaki akan kejahatan ataupun menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan. Jadi kejahatan ni tidak dinyatakan siapa yang kehendak. Dikehendaki akan kejahatan oleh siapa? Oleh Tuhan mereka lah. Tapi tidak didatangkan dengan kehendak oleh Tuhan. Dikehendaki akan kejahatan, dikehendaki akan kejahatan. Siapa yang menghendaki? Allah Ta'ala juga. Tapi dimajhulkan, disembunyikan.
Disembunyikan pakai dia. Yang menakki itu siapa? Allah Ta'ala. Disembunyikan. Cuma disebut dalam ayat, sama ada dikehendaki akan kejahatan. Dikehendaki akan kejahatan maksud apa? Menghendaki oleh Tuhan mereka akan kejahatan. Tapi dia majhulkan, disembunyikan pakai. Tuhan mereka tu disembunyikan. Adakah dikehendaki akan kejahatan ataupun menghendaki akan kebaikan? Ataupun menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan? Jadi hak kebaikannya menghendaki oleh Tuhan. Hak kejahatan adakah dikehendaki akan kejahatan? Dikehendaki ni siapa yang menghendaki? Tuhan mereka juga. Tapi dimajhulkan. Asyarun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada. Tu dia tengok semula tu. Tapi cuma tu kena fikir sikitlah. Satunya dengan bina majhul, dengan bina maf'ul, dikehendaki akan kejahatan. Dikehendaki akan kejahatan. Siapa yang menghendaki? Disembunyikan. Hakiki siapa yang menghendaki kejahatan? Rabbuhum juga, Tuhan mereka lah, Allah Ta'ala. Tapi dimajhulkan, disembunyikan. Am arada bihim rabbuhum rasyada, ataupun menghendaki oleh Tuhan mereka akan melimpahkan kebaikan kepada mereka. Hak baik barulah menghendaki oleh Tuhan mereka. Hak jahat dikehendaki akan kejahatan. Dikehendaki, yakni menghendaki oleh Tuhan mereka juga. Adab dipanggil. Hak jahat tidak disandarkan kepada Allah, hak baik disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bicara berkaitan dengan adab percakapan. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri hamba sendiri. Pegangan kitanya baik jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak minggu ni duk bicara di rukun iman yang ke-6. Minggu depan sama lagi lah sedikit berkaitan dengan perkara jahat, pegangan dan juga adab percakapan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.